Surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Surah Ar-Rahman ini, khulasah dia adalah berkat itu hanya daripada Allah. Khulasah surah Ar-Rahman, berkat itu hanya daripada Allah. Dan berkat itu Allah lah yang memiliki ia. Allah lah yang mempunyai berkat itu. Maka tidak ada sesiapa yang dapat adanya berkat dengan sendiri pada diri dia dan boleh dikongsikan berkatnya itu kepada yang lain. Dibagi-bagikan berkat kepada yang lain. Berkat itu ada dua jenis. Satu jenis yang berkat yang tahtal asbab. Tahtal asbab, berkat yang tahtal asbab, itu kebaikan-kebaikan yang banyak dengan adanya sebab musabab dia. Satu lagi, berkat yang bentuk ma fauqal asbab, yang ia tidak adanya sebab musabab, melainkan mari daripada Allah Ta'ala sahaja. Dan ini yang ramai orang sesat. Kerana dikiaskan dengan keberkatan yang kita duduk selalu bagikan kepada orang lain yang berbentuk kebaikan-kebaikan yang banyak. Kita bagi kebaikan kepada orang itu, kita tolong orang itu, kita buat baik pada orang itu, kita bagi sesuatu pada dia, itu dipanggil berkat. Kita memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang. Jadi ada satu lagi berkat yang tak nampak. Berkat yang tak nampak. Ini tak boleh syirik pada Allah Ta'ala, berkat yang tak nampak. Berkat tak nampak. Mana berkat dia? Berkat-berkat itu adalah benda yang tidak boleh kita pegang dia, tak boleh pegang dia. Kita tak boleh sentuh dia. Kerana dia adalah satu benda yang mana Allah Ta'ala bagi khusus kepada orang-orang yang Allah Ta'ala pilih. Kebaikan yang banyak, sehingga kadang-kadang dia sedar, kadang-kadang dia tak sedar. Dah banyaknya dia tak sedar lah. Manusia ni ramai tak sedar keberkatan Allah Ta'ala bagi. Contohnya keberkatan yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Yang dianggap berkat, yang ramai orang ingat, itu bukan berkat pun. Allah Ta'ala cipta kita, ini berkat. Allah Ta'ala cipta kita, berkatlah tu. Kebaikan kepada kita, kita boleh kenal dunia ni. Kalau Allah Ta'ala tak cipta kita, maka kita tak dapat berkat dihidupkan. Dan kita, Allah Ta'ala ciptakan kita jadi lelaki. Kita, Allah Ta'ala jadikan perempuan ke apa. Dia ada kebaikan-kebaikan yang tersendiri. Ya. Yang mana lelaki dia nak jadi lelaki, perempuan dia jadi naluri dia nak jadi perempuan. Ya. Kalau tidak dia akan jadi masalah lah. Dia nak pergi Jambil tengok-tengok, perempuan aku ni. Jadi, tak kenalah kan naluri dia. Sepatutnya naluri dia masuk tanda, tengok-tengok, sepatutnya jadi macam lelaki lah kalau lelaki. Tiba-tiba perempuan, dia rasa tak kenalah. Begitu yang sebaliknya perempuan. Tengok-tengok, lelaki dia. Kerana Allah Ta'ala cipta tu, Allah Ta'ala bagi keberkatan kepada kita, jadinya kita ni manusia, dan dipilih pula kita ni, yang manusia pula ada lelaki, ada perempuan. Ini antara contoh-contoh berkat yang orang tak sedar. Dan ini berkatnya, kita minta lah. Tak, kita tak minta pun.
Allah Ta'ala bagi berkat pada kita walaupun kita tak minta. Allah Ta'ala bagi. Jadi ni yang Allah Ta'ala bagi, berkat, banyak berkat. Bentuk rububiyah semua sekali berkat lah tu yang Allah Ta'ala bagi pada kita tu. Dan berkat yang satu laginya, berkat keimanan. Berkat amal. Maka yang ni yang keliru ramai. Berkat yang amal iman ini. Ini tak boleh kongsi. Seperti mana hidayah kita boleh bagi kepada orang lain? Tak. Hidayah kita boleh bagi ke kepada keluarga kita? Tak boleh bagi. Kita hanya boleh sampaikan. Kita tolong sampaikan saja. Bagi hidayah Allah Ta'ala kerana hidayah hak milik Allah. Dan begitu juga berkat, berkat itu milik Allah. Dan hidayah itu termasuk berkat itu. Sebab berkat ni makna dia bukan dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu kata berkat, berkat tu bahasa Arab. Dan bila semua kata berkat, berkat tu daripada bahasa Arab dan bahasa dalam Al-Quran pun berkat. Maka berkat itu semestinya mari daripada Allah Ta'ala dan berkat itu dalam bahasa Arab, maka kita kena faham dalam bentuk bahasa Arab. Jangan faham dalam bahasa Melayu. Takut silap faham pasal berkat. Yang ramai orang Melayu sebutnya kalau berkat tu yang lain. Ya Allah Ta'ala cipta ni bukan berkat bagi orang Melayu. Tidak pun. Iman itu pun berkat. Amal itu pun berkat. Maka iman amal ni kena buat sendiri. Maka nak dapat berkat mesti buat sendiri baru dapatnya berkat. Maka boleh ke nak bagi berkat iman amal tu pada orang lain? Tak boleh. Berkat iman, berkat amal kita tak boleh bagi pada orang lain. Sebab kita hanya boleh untuk kita sendiri. Allah Ta'ala bagi anugerah untuk kita sendiri. Jadi ini khusus bagi siapa yang amal, maka dia dapat. Siapa tak amal, maka dia tak dapat. Lawan bagi berkatnya, kebaikannya, keburukan. Ya. Maka kita pun tak boleh nak bagi keburukan pada orang lain sehingga orang lain yang tanggung dosa kita. Tak. Sehingga orang lain yang kena terima hukuman bagi pihak kita. Tidak, tak boleh. Maka itu pun tak boleh. Maka berkat pun sama lah juga. Tak boleh. Nak bagi-bagi kat gitu tak boleh. Dan berkat yang kita dakwa itu adalah berkat yang bentuk mafaqal asbab. Mana kita tahu? Macam-macam saja sebab-sebab yang Allah Ta'ala bagi yang ada sebab. Dan berkat yang ini pula adalah perkara yang di luar fikiran kita boleh fikir. Allah Ta'ala baginya kita dalam kehidupan kita walaupun kita ni miskin contoh. Allah Ta'ala baginya kita berjiwa kaya kau. Berjiwa tu jiwa kaya. Kaya sini maksudnya tak berhajat. Ghani. Berjiwa ghani. Ghani ni mana kita tak berhajat pun kepada orang lain. Tidak berhajat orang lain bantu pada kita kerana kita ni ada perasaan ghani pada diri kita. Ghani, kaya. Kaya ni maknanya tak berhajat pada yang lain. Maka bila gitu kita akan jadi dia pergi pada makna apa? Dia panggil zuhud lah apa semua sekali lah ni. Dia panggil zuhud. Ghani ni yang kita buat ni pergi ke arah zuhud. Zuhud ni mana apa yang ada pada orang tu kita tak lapar. Kita tak lapar nak pada barang yang ada pada orang lain. Itu dia panggil zuhud. Jadi yang Allah Ta'ala bagi pada kita, kita rasanya sudah cukup. Kita rasanya sudah cukup dah. Dan cukup yang Allah Ta'ala bagi cukup ini, yang mana kita pun tak ada keluh kesah walaupun sedikit yang Allah Ta'ala bagi cukup. Ya. Sebab kalau tanya orang lain, kadang-kadang bagi sikit, bagi banyak pun, dia kata tak cukup lagi. Kan? Oh, saya baru dapat 1 juta. Oh, bapak baru dapat 1 juta. Kita dengar, dengar lah, kita dengar saja. Dia baru saja baru dapat 1 juta. Oh, tak cukup lagi tu dia kata. Kita target kita dapat 5 juta, 10 juta. Tu geng-geng yang kata juta-juta. Hak bilion-bilion lagilah. Lagilah tak terfikir kita. Sebab kita bukan duduk dalam kategori itu. Bagi orang-orang setengah tu, ada dia tu dia kata, tadi bayar hutang. Oh, bayar hutang. Berapa? 2 juta. 2 juta baru bayar hutang. Hutang dia bayar tu 2 juta. Baru ya tadi. Maknanya, tu di luar kita lah. Kita dibagikan banyak itu lebih daripada cukup lah. Tak dibagikan banyak tu pun dah cukup dah. Maka ada orang diberikan sesuatu pada dia banyak. Banyak dibagi. Tapi dia rasa tak cukup.
Dia rasa tak puas. Maka inilah dipanggil berkat. Allah Ta'ala bagi banyak pun pada dia, dia puas. Allah Ta'ala bagi sedikit pun pada dia pun, dia tetap puas. Dia rasa puas dengan apa yang Allah Ta'ala bagi tu, tak apa, puas hati dah. Sebab dia fikirnya, tak boleh benda lain. Yang sekarang ni, yang dia dapat dah pun banyak dah. Dia kira banyak dah. Aku tak boleh harta yang banyak contoh. Tak boleh harta yang banyak. Tapi sekarang ni aku ni dah berumur dah. Aku dah ada isteri dah. Aku dah ada anak dah. Dan itu pun lebih berharga lagi daripada harta. Kan? Lebih berharga lagi kan. Contoh isteri yang soleh. Isteri yang solehah. Isteri yang solehah ni adalah isteri yang paling berharga melepasi semua sekali yang ada atas dunia. Isteri solehah. Harga dia. Mana nilaian dia tu adalah nilai yang tinggi. Isteri yang solehah. Maka itu pun bagi setengah orang, dia akan rasanya, aku ada isteri yang solehah tu pun dah sudah cukup buat aku kerana ia itu adalah harta yang paling berharga yang pernah aku ada. Itu setengah orang. Tapi setengah orang, setakat bini yang tak apa, kita cari orang lain pula. Kira gitu. Ya. Kerana bagi dia, dia rasa tak cukup, dia tak puas dia. Maka ini Allah Ta'ala bagi keberkatan yang orang tak sedar. Hanya di kalangan orang yang beriman, yang memperhatikan semua nikmat-nikmat Allah Ta'ala ini, boleh faham akan nikmat Allah Ta'ala yang banyak Allah Ta'ala bagi ini, keberkatan dalam kehidupan kita. Mari surah Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman, Allah Ta'ala mulakan surah sini dengan Ar-Rahman. Tuhan yang Maha Pengasih. Maha Rahman kan kita dah ulas, Rahman, pengasih. Dan bila disebut satu perkataan, maka makna dia adalah Ar-Rahmanur Rahim. Makna dia adalah Ar-Rahmanur Rahim. Lafaz satu, bila disebutkan hanya satu saja, maka maksud dia adalah dua. Kerana biasanya dia disebut secara berpasangan. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Disertakan sekali. Maka bila tidak disertakan sekali, mafhum dia tetap yang sama. Itu adalah Ar-Rahmanur Rahim. Allah Ta'ala yang pengasih dan penyayang, itu rahmatnya Allah Ta'ala kepada semua makhluk. Itu mana dia? Semua makhluk, tak kiranya siapa sekalipun, Allah Ta'ala rahmat pada mereka. Allah Ta'ala kasihnya pada mereka. Dan Allah Ta'ala menzahirkan sifat rahman dia itu, tak kira orang, siapa pun. Maka dia beritahu, Allamal Quran. Allah Ar-Rahman inilah yang mengajarkan Al-Quran. Ajarkan Al-Quran kepada kita. Sini yang nak beritahu, siapa yang belajar tafsir Al-Quran, dia kena ingatnya Allah Ta'ala sedang mengajari. Dia kena ingat gitu. Dia kena ingat bahawasanya dia belajar Al-Quran ni sebenarnya Allah Ta'ala sedang bercakap dengan dia. Sebab Rasul ke, Tuk Guru mana ke yang menyampaikan ilmu tu, kerja dia hanya menyampaikan apa yang Allah Ta'ala nak cakap itu saja. Kita tolong sampai, tolong terjemahkan untuk sampainya kepada maksud dia, manusia. Siapa yang mendengar? Siapa yang sudi mendengarnya Al-Quran? Sebab tu ulama mufassirin di Pakistan dia beritahu, mula-mula sekali bila kamu belajar Al-Quran, kamu kena ingat Allah Ta'ala sedang bercakap dengan kamu. Kamu. Diri itu adalah diri kamu. Dia cerita pasal orang kafir, kafir itu kamulah maknanya. Dia jangan kita kata kafir orang itu, munafik orang itu, orang ini, orang itu. Tidak. Dia kata pada kita. Allah Ta'ala ni nak kata pada kita. Iaitu nak kata pada kita macam mana? Allah Ta'ala sebut pasal Firaun. Kenapa Allah Ta'ala sebut pasal Firaun? Nak suruh je kita jangan jadi macam Firaun lah. Kenapa dia sebut kaum Samud? Jangan jadi macam kaum Samud lah. Kenapa disebut Ad? Tak nak jadi kita macam Ad. Gitu. Jadi diceritakan itu sebenarnya untuk kita. Kalau kita fikir untuk orang lain, ni orang yang perasan. Orang yang perasan suci. Orang yang perasan suci ni dia tak akan dapatnya kebaikan apa yang dia pelajari. Maka Allah Ta'ala ni ajar pada dia alam Al-Quran. Allah Ta'ala ajar pada dia Al-Quran. Ini dipanggil nikmat rohani yang Allah Ta'ala bagi. Nikmat rohani yang Allah Ta'ala bagi adalah ilmu Al-Quran. Kerana rohani kita ni akan mendapat nikmat hasil daripada kita belajar Al-Quran. Kemudian satu laginya, ni semua berkat lah ni. Ni cerita ni semua berkat belaka.
khalaqal insan, dan Allah Ta'ala yang maha berkat ni jugalah, khalaqal insan, dia mencipta manusia. Dialah yang mencipta manusia. Menciptanya manusia sini nak beritahu pada manusia, Allah Ta'ala cipta manusia daripada tidak ada jadi ada. Dan ini dipanggil nikmat jasmani. Ini dipanggil nikmat jasmani. Allamahul bayan, dan dia juga ajarnya kita ni bolehnya menghuraikan perkataan dengan kata-kata kita. Okay. Kita nak bagi tahu lapar kepada orang, kita nak bagi tahu kita nak apa, penjelasan apa. Oh, saya nak makan nasi goreng telur mata, contoh. Mana kita boleh memberi penerangan. Yang ni Allah Ta'ala baginya pada kita, bolehnya menerangkan apa yang kita nak. Bukannya bisunya kita ni tak boleh bercakap. Tak boleh menerangkan apa yang kita khendaki itu kepada orang lain, ataupun nak bagi faham orang lain tu akan apa yang kita maksudkan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan itu bihusban, dia ni beredar dengan hitungan yang diketahui. Husban sini bihisabin ma'lum, dengan ketentuan yang sudah diketahui oleh Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala tak tahu, dia ikut pergi mana-mana tu bukan Allah Ta'ala tak tahu, itu dalam maklumat Allah Ta'ala. Wan najmu wasyajaru yasjudan, dan bintang dan syajar pokok yasjudan, kedua mereka ini pun juga, jenis mereka ini yasjudan, sujud pada Allah Ta'ala. Yakni sini dengan maksud sujud sini dengan mana patuh. Sujud sini dengan mana patuh akan kehendak Allah. Patuh akan kehendak Allah. Habis itu, was-samaa'a rafa'aha, dan langit-langit pula, dan langit rafa'aha, dia tinggikannya. Wa wada'al mizan, dan Allah Ta'ala meletakkan neraca timbangan. Mizan sini satu neraca, ataupun dipanggil mizan sini, mizan neraca. Neraca-neraca ni alat timbang. Alat timbang. Dan timbang sini sama ini dengan makna majazi, kiasan. Ini dengan makna kiasan. Kiasan timbangan hukum. Yang Allah Ta'ala naknya manusia itu ikut timbangan hukum Allah. Mana kena ikut cara yang Allah Ta'ala, jangan melampaui batas dan jangan kurangkan batasan yang Allah Ta'ala tetapkan itu. Hak-hak Allah Ta'ala itu perlu ditunaikan dengan sempurna. Maka mizan sini jadi keadilan. Allah Ta'ala meletakkan keadilan. Dan juga mizan sini juga dengan mana akal. Allah Ta'ala meletakkan akal bagi manusia. Adanya akal masing-masing, tak samanya dengan binatang. Maka akal itu yang dapat mendorong satu orang itu nak kepada benda yang baik. Setiap akal manusia ni dia nak kepada benda yang baik untuk dia. Benda yang menyakitkan dia, dia tak akan suka. Benda busuk, dia tak akan suka. Benda yang jadi sakit pada dia, dia tak akan suka. Maka Allah Ta'ala bagi naluri pada dia. Yang naluri inilah sebagai timbangan dia pasal baik dan buruk. Baik dan buruk. Manusia ni jadi boleh berfikir. Mana baik, mana buruk dia. Jadi sini ada 3 makna lah. Mizan situ satu timbangan. Satu dengan mana adil. Satu dengan mana akal. Allah tatghaw fil mizan. Iaitu
supaya kamu la tatghaw, jangan melampau batas. Tatghaw situ la tatajawazul haddah. Jangan kamu melepasi batas, melampaui batas. Fil mizan, dalam timbangan untuk ditentukan amal kita yang mana baik buruk tu. Dan juga bentuk keadilan dia. Adil ke zalim tu kita buat tu. Satu laginya yang akal kita tu ia ke arah kebaikan ke keburukan. Jangan lepas batasan ini. Wa aqimul wazna bil qist, dan hendaklah kamu tegakkan al wazna, paras wazan itu, paras timbangan itu. Sebab dia nak bentuk mizan sini bentuk dacing. Dia dacing. Tahu tak dacing? Mana dacing? Dia ada satu pemberat sini, satu pemberat sini. Jadi mestinya dua ni sama. Jadi sama rata. Dia sama rata. Maka tegakkan, luruskan dia. Luruskan timbangan itu bagi sama. Bil qisti, dengan adil sama. Lurus dengan adil, lurus dengan sama betul. Wala tukhsirul mizan, jangan kamu mengurangi timbangan itu. Jangan kamu kurangkan ia sehingga dia itu tidak sampai kepada batasan keadilan. Batasan keadilan. Dan ini hukum untuk semua, termasuknya dalam hal menimbang barang. Kita nak timbang barang pun, ya. Tapi itu adalah bentuk sampingan. Mana jangan kita buat zalim masa meniaga kita, yang bentuk kena timbang itu, kita pergi timbang itu kurang. Jangan. Jangan. Dan begitu juga dalam bab amal kita, jangan kurang. Jangan kurang. Dan hak-hak Allah Ta'ala yang kita perlu tunaikan itu jangan kurang. Jangan kurang. Wal arda wada'aha lil anam. Dan bumi ini Allah Ta'ala wada'aha. Wada'aha sini mahadaha. Makna dia adalah mahadaha. Hamparkannya. Hamparkannya untuk dapat diduduki. Hamparkannya untuk dapat diduduki. Itu Allah Ta'ala letakkan bumi itu, keadaan dia itu boleh diduduki. Yakni Allah Ta'ala hamparkan ia supaya ia itu bolehnya diduduki oleh manusia. Tidak jadi sengit yang kita duduk atas bumi ini. Sengit yang kita akan jatuhlah ke mana-mana pula kita kan. Jadi Allah Ta'ala letaknya betul. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Di atas bumi ini adanya pelbagai jenis buah-buahan. Allah Ta'ala bagi. Wan nakhlu, dan khususnya ada juganya kurma. Dhatul akmam, yang mempunyai kelopak maya. Wal habbu dzul asfi war raihan, dan bijian yang ada jenis yang berkulit. War raihan, dan juganya segala jenis tumbuhan yang berbau wangi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat mana lagi? Nikmat ala'i itu nikmat-nikmat. Nikmat-nikmat Rabb kamu berdua. Yakni jin dan manusia. Sebab dua ni yang Allah Ta'ala bebankan supaya mesti kena
ibadah tauhid pada Allah Ta'ala. Lembu tidak, kambing tidak, ayam tidak, semua sekali itu tidak. Yang naknya Allah Ta'ala naknya manusia. Dalam banyak-banyaknya, manusia dan jin saja yang atas muka bumi ini, yang Allah Ta'ala bebankan kepada dia, supaya dia itu mentauhidkan Allah Ta'ala dalam ibadah. Jadi nikmat Rabb kamu berdua ni, jin dan manusia, yang kamu nak dustakan nikmat itu, kamu tak sedarnya bahawasanya itu adalah nikmat berkat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu. Ini betapa banyak dah yang Allah Ta'ala bangkitkan, ceritakan pada kita, kemukakan kepada kita akan nikmat-nikmat yang dia bagikan kepada kita, yang manusia ni tak sedar. Inilah keberkatan-keberkatan yang banyak yang Allah Ta'ala bagi. Semua sekali yang dibagi ini adalah ma fauqal asbab. Dan ma fauqal asbab, berkat yang lain pada tu pun Allah Ta'ala boleh bagi. Berkat untuk hidup kita, yang paling penting sekali berkat untuk hidup di akhirat kelak yang dapat masuk di syurga. Berkat itu dapat berkat masuk dalam syurga, maka mintalah dengan Allah Ta'ala. Minta dengan Allah Ta'ala supaya kita ni dapat berkat. Habis itu, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Sini dalil akli. Allah Ta'ala menciptanya manusia-manusia. Allah Ta'ala ciptanya manusia min salsalin, daripada tanah yang kering. Yang sudah di tanah yang kering, kal fakhar, seperti tembikarnya ia. Yang mana Allah Ta'ala bentukkan dia jadi manusia, kemudian dimasukkan ruh ke dalamnya, maka jadilah manusia. Itu manusia pertama, Nabi Adam AS. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan Allah Ta'ala menciptakan jin, bangsa jin ini, min marijin, daripada lidah api yang menyala-nyala. Daripada api yang menyala-nyala. Daripada api yang menyala-nyala. Yakni daripada api yang menyala-nyala situ adalah tanpa adanya asap. Api saja bukan asap. Api saja bukan asap. Allah Ta'ala ciptanya jin itu daripada lidah api. Dan bukannya asap api. Tidak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu berdua, jin dan manusia, nak dustakan. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Ni dalil akli yang kedua. Tuhan yang Allah Ta'ala ni dialah Tuhan yang berkuasa pada dua timur, dan juga Tuhan yang berkuasa pada dua barat. Dua timur dan dua barat pada dua musim. Pada dua musim. Musim dunia ni ada dua, musim sejuk dan musim panas. Musim sejuk dan musim panas. Dan sini juga dengan maksud setiap tempat tu Allah Ta'ala lah yang berkuasa. Sebab di mana-mana tempat mesti kena ada timur dan barat. Mesti ada timur dan barat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Tuhan Rabb kamu yang mana lagi yang kamu berdua nak dustakan, wahai jin dan manusia. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bercampurnya dua laut. Yaltaqiyan, bertemunya keduanya itu secara bercampur. Yakni yang kamu boleh melihat dengan mata. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara keduanya laut itu adanya barzakh. Barzakh ni mana ada halangan dia. La yabghiyan, keduanya tidak melepasi satu sama lain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Rabb kamu, Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu berdua nak dustakan, wahai jin dan manusia.
yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Keluarnya daripada dua tempat itu, yang berkumpulnya dua laut itu, al-lu'lu' wal marjan. Lu'lu' ni adalah mutiara. Mutiara yang besar. Wal marjan situ mutiara yang kecil. Mutiara yang kecil. Dan ada juga yang menyebut marjan situ makna dia adalah batu yang jenis batu merah, batu delima merah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat Tuhan kamu berdua yang mana lagi kamu berdua mau dustakan. Walahul jawaril munsya'atu fil bahari kal a'lam, milik Allah Taala. Walahu situ dah milik Allah Taala. Al jawaril munsya'ati, kapal-kapal yang meluncur. Al-munsya'ati, meluncurnya ia itu terangkatnya, dengan keadaan terangkatnya ia di permukaan. Fil bahari, di permukaannya laut. Kal a'lam, seperti kawasan tanda-tanda, iaitu sepertinya gunung ganang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat Tuhan berdua yang mana lagi yang kamu berdua mahu dustakan. Kullu man 'alaiha fan, semua sekali man 'alaiha, orang yang makhluk yang ada di atas bumi. 'Alaiha situ alal ard. 'Alaiha situ maknanya alal ard. Semua yang ada di atas bumi. Semua yang ada di atas bumi fan, binasa. Binasanya ia, yakni tidak hidup kekal. Yakni tidak hidup kekal, pasti mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang tinggalnya, yang berbakinya adalah wajah Rabb kamu, dzul jalali, yang memilikinya kebesaran, wal ikram, dan juga yang memilikinya kemuliaan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat Rabb kamu berdua yang mana lagi kamu berdua mahu dustakan. Yas'aluhu man fis samawati wal ard, orang yang di langit-langit dan juga bumi meminta kepadanya. Meminta kepadanya, berhajat kepadanya. Meminta kepadanya, berhajat kepadanya. Kulla yaumin, setiap hari. Huwa fi sya'n, dia dalam urusan itu. Urusan menyelesaikan urusan makhluk. Itu urusan hajat makhluk tadi. Tak kira hajat-hajat makhluk yang di bumi ke ataupun di langit-langit. Semua sekali Allah Ta'ala selesai. Tanpa adanya penat lelah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat Rabb kamu berdua yang mana lagi kamu mahu dustakan. Sanafurughu lakum ayyuhas thaqalan, kami akan memberinya perhatian penuhnya buat kamu wahai dua yang berat ini. Dua golongan yang berat, iaitu jin dan manusia. Fabi ayyi ala'i, sini maksudnya lihisabikum, untuk menghisap kamu. Maknanya kami tak ada pun masalah untuk menyelesaikan hisap kamu, kerana kami sudah memberinya tumpuan penuhnya kami untuk menghisapnya kamu kelak di akhirat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat Rabb kamu berdua yang mana lagi kamu berdua mahu dustakan. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Wahai puak-puak jin dan manusia, in istata'tum, sekiranya kamu mampu, yakni tidak mampu, yakni tidak mampu.
Sebab ini dengan maknanya jika. Jika juga dengan makna tidak. Iaitu tidaknya kamu mampu. An tanfudhu min aqtaris samawati wal ard. Menembusnya di kawasan penjuru-penjuru langit-langit dan bumi. Kamu tidak akan tembus. Fanfudhu, kalau kamu tak percaya, try lah tembus kalau boleh. Kalau boleh, try lagi tembus. Kalau boleh, silakan. La tanfuduna, kamu tak dapat membuat tembusan. Illa bisultan, melainkan dengan adanya satu kuasa penuh. Sultan ini kuasa penuh. Yang mana kuasa penuh itu biquwwatin, bisultan dengan mana biquwwatin wala quwwah lakum. Ini seperti mana disebutkan dalam Jalalain, iaitu dengan kekuatan, yang mana kekuatan itu kamu tak ada. Dengan kekuatan, tapi kekuatan itu memang kamu tak ada. Maka sininya maksudnya kamu try lah tembus. Pergi cari tempat yang lain daripada wilayah Allah Ta'ala. Kamu tidak akan terkeluar daripada wilayah Allah. Kamu semua sekali dalam wilayah Allah. Kamu gali-gali tembus mana-mana pun tetap juga dalam wilayah Allah. Kalau mugi yang tembus-tembus mana langit pun tetapnya akan duduk di dalam wilayah Allah. Bukannya kamu tembus di satu kawasan yang mana kawasan itu bukan bawah takluk Allah Ta'ala. Tidak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Tuhan kamu berdua, yang mana lagi yang kamu berdua mahu dustakan. Yursalu alaikuma syuwazun min nar wa nuhasun fala tantasiran. Kamu berdua ni Allah Ta'ala akan dihantarkan kepada kamu berdua syuwazun min nar, nyalaan daripada api neraka, wa nuhasun, dan cairan tembaga, fala tantasiran, maka kamu tidak dapatnya menyelamatkan diri kamu daripada azab yang Allah Ta'ala nak kenakan kepada kamu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat Tuhan kamu berdua, yang mana lagi yang kamu berdua mahu dustakan. فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. Dan waktunya hisab itu bilanya insyaqqatis sama', bila terbelahnya langit. فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ, maka jadilah dia itu sepertinya bunga mawar kaddihan, yang seakan-akannya berminyak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat Rabb kamu berdua, yang mana lagi yang kamu berdua mahu dustakan, wahai jin dan manusia. Fa yauma idzil la yus'alu 'an dhanbihi insu wala jan, maka pada hari itunya tidak akan ditanya lagi akan dosa dia, insu wala jan, manusia dan juga tidaknya jin, kerana semua sekali sudah dikenalinya dengan tanda-tanda mereka. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat Rabb kamu berdua, yang mana lagi yang kamu berdua mahu dustakan. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Yu'raful mujrimun, akan dikenalinya golongan orang yang pendosa itu, bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Fayu'khadhu bin nawasi, lalu akannya disambarnya mereka itu bin nawasi, di kepala mereka, wal aqdam, dan juga kaki mereka itu akan dipenggang untuk dihumbankan ke dalam neraka. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat Tuhan Rabb kamu berdua, yang mana lagi yang kamu berdua mahu dustakan, wahai jin dan manusia. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun, inilah neraka Jahannam yang golongan pendosa itu mendustakannya. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an, dia akan mengelilingi di antaranya neraka Jahannam, wa baina hamimin an, dan di antaranya air yang bergelegak, yang sangat panasnya bergelegak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan
nikmat Rabb kamu berdua yang mana lagi kamu berdua mahu dustakan wahai jin dan manusia. Sini tabsyir. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi manusia yang takut, orang yang takut maqama rabbih berada di depan Tuhannya. Jannatan, dia mendapatnya dua syurga. Sini berada di depan Allah Ta'ala. Maqama rabbih sini mana berada takut berada di depan Allah Ta'ala. Jannatan dapatnya dua syurga. Dapatnya dua syurga sini kerana buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Buat Allah Ta'ala suruh, dapat satu syurga. Tinggal apa yang Allah Ta'ala larang, Allah Ta'ala bagi sesyurga lagi. Dua syurga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Rabb kamu berdua yang mana lagi kamu dua mahu dustakan. Zawata afnan, yang memilikinya tuduhan-tuduhan pokok. Kedua-duanya syurga itu memiliki tuduhan pokok yang lebar. Iaitu banyaknya dahan-dahan pokok itu yang memberi tuduhan kepada ahli syurga. Dan kedua-dua syurga itu pun ada. Ada setengah ulama tafsir jannatan sini dengan mana satu syurga untuk jin, satu syurga untuk manusia. Tapi pendapat yang benarnya, satu orang dapat dua syurga. Satu orang dapat sekurang-kurangnya dua syurga. Sebab itulah jannatan situ dengan mana jannatan au akthar, fa akthar. Dapat dua syurga ataupun lebih. Dapat dua syurga ataupun lebih. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Rabb kamu berdua yang mana lagi kamu berdua mahu dustakan wahai jin dan manusia. Fihi ma 'ainani tajriyan. Di dalam dua syurga itu adanya duanya mata-mata air yang mengalir deras. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Rabb kamu berdua yang mana lagi kamu berdua mahu dustakan wahai jin dan manusia. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Di dalam dua syurga itu min kulli fakihah adanya berupa setiap buah-buah yang mana ada itu zaujan berpasangannya ia. Ada dua jenisnya ia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Rabb kamu berdua yang mana lagi kamu berdua mahu dustakan wahai jin dan manusia. Muttaqiina ala furushin bata'inuha min istabrak. Mereka itu yang berada di dalam syurga itu menyandarnya di pelamin-pelamin mereka. Bata'inuha min istabrak. Lapisan dalam dia dibuat daripada istabrak, sutera tebal. Wajanal jannataini dan pokok buah wajanal jannatain dan buahnya dekat. Buahnya dua syurga itu dan ini dekatnya untuk dipetik. Sehingga kan dalam hadis ada beritahu bila dia berdiri akan mudahnya untuk dipetiknya ketika berdiri. Kalau dia duduk maka dia mudahnya untuk petik ketika duduk. Jika dia baring mudahnya dipetik ketika dia baring. Karena dalam syurga ni tidak ada penat lelah. Tak ada penat lelah. Penat lelah nak kena panjat pun tak. Ambil petik nak makan gitu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Rabb kamu berdua yang mana lagi kamu berdua mahu dustakan wahai jin dan manusia. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan.
Makanya di sana itu, iaitu di dalam syurga itu, qasiratut tarf, adanya perempuan-perempuan yang menundukkan pandangan mata dia. Perempuan-perempuan yang menundukkan pandangan mata mereka hanya untuk suami dia. Hanya untuk suami dia. Iaitu mereka itu tidak melihat kepada yang lain dan mereka itu hanya menumpukan pandangannya hanya melihat kepada pasangan dia. Lam yatmithunna insu qablahum wala jan. Tidak menyentuhnya mereka itu, iaitu perempuan-perempuan itu, insun qablahum, manusia sebelum daripada mereka, wala jan, dan tidaknya jin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Rabb kamu berdua, yang mana lagi kamu berdua mahu dustakan. Ka'annahunnal yaqut wal marjan, seakan-akannya mereka itu bentuk keindahannya mereka, kecantikannya mereka itu umpamanya al-yaqut, umpamanya permata yakut. Yakut ni permata merah delima. Wal marjan, dan seperti mananya mutiara. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Rabb kamu berdua, yang mana lagi kamu berdua mahu dustakan. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidaklah balasan ihsan melainkan ihsan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Rabb kamu berdua, yang mana lagi kamu berdua mahu dustakan. Wa min dunihima jannatan, dan selain daripada dua syurga itu, jannatan, ada dua syurga yang lain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Rabb kamu berdua, yang mana lagi kamu berdua mahu dustakan. Mudhammatan, yang mana adanya pokok-pokok yang menghijau. Dua-dua itu yang dalam keadaan hijaunya dia. Yang mana hijaunya ia itu ke arah kehitaman. Hijaunya ia itu ke arah kehitaman. Itu dimaksudkan sini adalah syurga yang penuh kesuburan. Kerana banyaknya tumbuhan yang ada di dalamnya itu, dengan suburnya ia, sehingga dapat digambarkan sini adalah warna dia saja. Itu warna dia itu warna hijau yang pekat. Yang sekali tengok macam nak kehitaman, hijau nak kehitaman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Rabb kamu berdua, yang mana lagi kamu berdua mahu berdustakan, wahai jin dan manusia. Fihima 'ainani nadhakhatan, di dalam keduanya syurga itunya adanya air pancuran. Nadhakhatan, yang sentiasanya memancut. Air itu memancut, air memancut tu sentiasanya memancut, tidak putus-putus. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Rabb kamu berdua, yang mana lagi kamu dua mahu dustakan. Fihima fakihatun wa nakhlu wa rumman. Dalam kedua syurganya itu adanya buah-buah yang banyak. Wa nakhlun, dan adanya pokok kurma, dan adanya kurma, pokok kurma, wa rumman, dan ada juga delima. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Rabb kamu berdua, yang mana lagi kamu berdua mahu dustakan. Fihinna khairatun hisan. Dalamnya itu syurga itu khairatun hisan, adanya perempuan-perempuan yang berakhlaknya baik, baiknya akhlak dia, hisan lagi cantiknya mereka. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Rabb kamu berdua, yang mana lagi kamu berdua mahu dustakan. Hurun maqsuratu fil qiyam. Mereka yang putih itu, hurun sini, putih cantiknya mereka itu,
maksuratun, yang tertutup, terlindung fil khiyam, di dalam kemah-kemah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat Rabb kamu berdua, yang mana lagi kamu berdua mahu dustakan, wahai jin dan manusia. Lam yatmithunna insu qablahum wala jan, tidak disentuhnya mereka itu manusia sebelum daripada mereka, dan tidaknya jin, yakni mereka itu kekalnya perawan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat Rabb kamu berdua, yang mana lagi kamu berdua mahu dustakan. Muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan, dan mereka itu menjandar di kawasan rafraf. Rafraf ni bantal-bantal yang hijau. Wa abqariyyin hisan, dan permaidani yang sangat bagus cantiknya ia berhias. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat Rabb kamu berdua, yang mana lagi kamu berdua mahu dustakan. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, maha berkatnya nama Rabb kamu, dzil jalali, yang memiliki keagungan, wal ikram, lagi memilikinya kemuliaan. Jadi sininya, ialah sekali inilah dakwah surah. Setelah diberitahunya semua nikmat-nikmat, berkat-berkat yang Allah Ta'ala bagi itu semua sekali, maka ini semua sekali adalah berkatnya Allah. Dan berkat itu dengan nama pun berkat. Allah Ta'ala ni nama, sebut nama Allah pun berkat. Berkatnya dengan menyebut nama Allah, berkatnya nama Allah, maka sebut nama Allah Ta'ala itu dapat berkat. Maka kita ucapnya bismillah, apa saja lafaz yang ada nama Allah, itulah berkat. Sebut nama yang selain pada Allah Ta'ala itu tidak berkat. Dia tidak membawa keberkatan kepada kita menyebut nama yang selain pada Allah Ta'ala. Sebut Muhammad, dapat berkat tak? Selawat dapat berkat. Mana selawat itu kita doa. Doa itu dapat berkat. Sebut nama Nabi Muhammad, tak dapat berkat. Tapi selawat baru dapat berkat. Kena buat sesuatu lain, barulah kita dapat berkat. Dan kita dengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, contoh Quran, maka kita dapat berkat. Tapi diri Nabi itu dapat berkat kepada kita? Tak, diri Nabi tidak. Walaupun pembahasan dia itu panjang, yang mana dibahaskan tubuh Nabi pun ada berkat. Ada berkat, tetapi berkat itu kebaikan yang hanya tahtal asbab. Kebaikan tapi bentuk tahtal asbab. Seperti mana peluh dia, bau wangi ke apa, itu tahtal asbab. Allah Ta'ala buat dia gitu. Yang bentuk tahtal asbab. Jadi kalau kita faham yang ada pada tubuh Nabi itu tahtal asbab, maka kita akan fahamnya yang mafaqal asbab itu adalah Allah Ta'ala, bukan Nabi. Dan ramai juga di kalangan ulama yang terkeliru pasal berkat yang pada tubuh Nabi sendiri pun dia clear. Manakala sebut Nabi ataupun kedudukan Nabi itu dapat berkat, maka dengan sebab dapat berkat itulah mereka bertawassul dengan kedudukan Nabi. Aku bertawassul dengan Nabi. Dia kata, aku bertawassul dengan Nabi. Mana dianggapnya Nabi itu dapat memberi keberkatan pada dia. Maka tawassul dengan Nabi kita tak dapat berkat. Berkat hanya amal kita, bukan amal orang lain, bukan amal Nabi. Ya Allah, dengan berkat amalan Nabi, makbul doaku. Tak boleh kita doa gitu. Ya Allah, dengan berkatnya mu, ya Allah. Berkatnya mu, ya Allah, makbullah doaku. Itu. Bukannya berkatnya Nabi, bukannya berkatnya malaikat, bukan berkatnya orang lain. Kalau nak juga pun berkat amal kita sendiri. Seperti mana cerita tiga orang yang terperangkap dalam runtuhan gua, sehingga mereka bertawassul dengan amal-amal mereka masing-masing. Yang pertama tawassul dengan amal dia, maka terbuka sikit. Yang kedua pula tawassul dengan amal dia, kemudian terbuka lagi sikit. Kemudian yang ketiga bertawassul, maka tawassul dengan amal mereka sendiri, dia sendiri, maka terbuka, maka bolehnya keluarnya mereka berdua. Dan daripada hadis itu jelasnya mereka tak bertawassul pun dengan Nabi, mereka tak bertawassul pun dengan mana-mana malaikat pun tidak, mereka hanya bertawassul dengan amal mereka sendiri sahaja. Dan itu satu contoh teladan yang disebutkan dalam hadis Nabi, Nabi Muhammad SAW yang menceritakan hadis itu. Umat yang sebelum pada ni yang terperangkap dalam satu runtuhan.
Dan mereka itu ambil berkat daripada amal yang dilakukan oleh mereka sendiri. Dan ini hukumnya harus. Tapi afdalnya ambil berkat dengan nama Allah. Sebab itu sini tabarakasmu rabbika, maha berkatnya nama Rabb kamu. Ambil berkat dengan nama Allah. Nama Allah tu sebut tu dapat berkat. Sebab tu kalau kita ada setengah orang, bila dia terkejut sikit, Allah, kan? Mana tu bagus lah, dia akan ingat Allah. Tapi ada setengah orang, bila dia terkejut, dia sebut Muhammad. Dia sebut Muhammad. Bukan seorang, ramai juga orang sebut gitu. Muhammad. Muhammad. Jadi sebut Muhammad tu dia tak boleh apa-apa, bahkan membahayakan akidah dia ada. Bukannya bila mari terkejut ke, mari benda bahaya kepada dia, dia kena sebutnya nama selain pada Allah. Tak, bukan. Dia sepatutnya sebut Allah. Sebab masa tu contohnya dia dalam musibah, yang dalam keadaan bahaya nak mati, nak Muhammad apa lagi? Muhammad boleh tolong dia ke? Rasul tu boleh tolong dia ke? Nabi pun sudah mati. Yang adanya Allah Ta'ala yang boleh bantu kita. Maka minta dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, aku dalam susah sekarang ni, tolong aku. Susah aku sekali ni, tolonglah aku. Kan kita jumpa dalam ayat-ayat mana pun dalam Al-Quran, ceritanya sahabat-sahabat rasul-rasul yang terdahulu ni, mereka itu akan memohon pada Allah Ta'ala bila ditentangkan oleh kaum mereka. Dan akan minta doa pada Allah Ta'ala, ya Allah selamatkan kami. Ani maghlubun fantasir, kan, seperti mana yang didoakan oleh Rasul. Jadi itu antara contoh-contoh yang mana Rasul terdahulu doa, dia minta dengan Allah Ta'ala. Maka mananya ada Rasul yang minta berkatnya Rasul lain ke? Tak ada. Nabi Adam ke? Tak ada. Nabi Nuh ke? Tak ada. Dan termasuk contoh yang Nabi SAW buat sendiri pun tidak ada. Maka kenapa pulaknya kita nak pandai memandai dalam hal minta doa ini, kita wassul dengan nama Nabi Muhammad tu apa pasal? Dengan kedudukan Nabi Muhammad tu apa pasal? Dengan amalan Nabi Muhammad tu apa pasal? Tu amal dia, amal dia. Amal kita, amal kita. Dia hanya, kan dia tu sebagai penyampai. Ya? Dia bukan Tuhan. Yang menyelamatkan kita adalah Allah. Allah yang selamatkan kita. Maka mintalah pada Allah Ta'ala, ambil berkatlah nama Allah. Ya Allah, berkatnya kamu. Kamu ni maha itu, kamu maha ini, kamu maha itu. Mana sebutlah nama Allah. Ya Ghaffar, Ya Rahim, Ya Alim ke apa ke, sebutlah. Sebut nama Allah Ta'ala, puji-puji pujanya Allah Ta'ala. Kemudian ya Allah, kamu ni ya Allah, kamu ni maha pengampun ya Allah, ampunlah dosaku. Kamu ni maha pemberi ya Allah, bagilah rezeki pada aku. Limpahkanlah nur rezeki pada aku. Mana kita doa gitu? Ya Allah, kamu ni lah yang boleh selamatkan kami ya Allah. Maka selamatlah kami ya Allah. Sebutlah nikmat-nikmat Allah ni kita sebut. Bila kita sebut, barulah kita tidak mengkufuri nikmat, dan barulah kita sedar bahawasanya dalam kehidupan kita ni, kita dapat berkat Allah Ta'ala ni terlampau banyak. Dan berapa banyak yang kita dapat kebaikan yang daripada Rasulullah tu? Yang paling banyaknya adalah daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang bagi pada kita. Allah Ta'ala mulakan sini cerita daripada kita, daripada kecil tak ada, daripada ada, kan? Daripada tak ada jadi ada. Kemudian bukanlah kata kita ada tu Allah Ta'ala biar gitu. Allah Ta'ala hantar pula Al-Quran, ajar pula kita Al-Quran. Bukannya Allah Ta'ala biarkan kita mencari sendirilah. Kamu nak amal yang sendiri, tidak. Semua tu Allah Ta'ala baginya, iaitu Al-Quran yang berkat itu. Siapa belajar Al-Quran, dia akan dapat berkat. Tapi pegang Al-Quran tu tak dapat berkat gitu. Ambil pegang tu dapat berkat ke, boleh hindahnya hantu ke apa, tidak. Amal dengan Al-Quran itu. Minta dengan Allah Ta'ala perlindungan daripada hantu, syaitan apa semua tu, minta. Maka sinilah maha berkatnya nama Rabb kamu, iaitu Dzul Jalali wal Ikram, iaitu nama Rabb kita siapa? Allah. Ambil berkat nama Allah Ta'ala. Jadi berkat nama Allah Ta'ala akan hindarkan manusia itu daripada syirik. Kerana puncanya syirik itu, kerana rasa selain daripada Allah Ta'ala itu ada berkat yang boleh dikongsikan kepada yang lain. Itu ya sebenarnya. Rasa yang selain pada Allah Ta'ala ada berkat. Bila ada berkat, boleh kongsi-kongsi berkat. Boleh kongsi-kongsi berkat. Padahal betapa banyak dah Allah Ta'ala bagi berkat, tak apa Allah Ta'ala bagi berkat. Jadi, yang selain pada Allah Ta'ala buat benda-benda sikit-sikit itu,
Ayat itulah kita nampak dan kita buat dia tu umpama Tuhan. Tidak. Nabi tidak diutuskan untuk kita mempertuhankan dia. Tidak. Dan kita nak menyanjung dia, tak bolehnya kita sanjung dia lebih daripada batasan dia sebagai seorang Nabi. Dan dalam doa kita, kita tak kepilkan doa kita bertawassul dengan amalan Nabi. Tidak. Dengan kedudukan Nabi. Tidak. Tidak. Dengan iman Nabi pun tidak. Kita sebut pasal iman kita, amal kita. Habis itu.